Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat berjumpa lagi sekali pada malam ini untuk mengikuti Nadwah Ilmuwan dan kali ini saya akan present lagi sekali dan kita mulakan usrah kita ini dengan baca surah Al-Fatihah. Jadi alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tajuk kali ini yang saya akan bentangkan ialah Sains Menteri, iaitu keperluan atau anugerah. Jadi sekarang ni kita agak sibuk, semua agak sibuk dari sudut menentukan siapakah pemerintah kita yang sepatutnya. Jadi persoalannya nak angkat sumpah ni besok ni. Jadi saya nak bagi sedikit pandangan lah dari sudut ahli sains mengenai perkara ini. Kerana perkara ini berkait rapat dengan semua orang. Dia menyentuh semua orang, setiap rakyat Malaysia. Jadi apakah pandangan kita sebagai ahli sains mengenai perkara ini? Kalau kita tengok dari segi rentetan, macam mana boleh berlakunya PRU 15 ni, dia bermula apabila Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob mengumumkan pembuaran Parlimen pada 10 Oktober. Dan ramai mengatakan ini adalah pertandingan sebenar lah, di antara 3 gabungan politik, iaitu Barisan Nasional, Perikatan Nasional dan Pakatan Harapan. Dalam PRU 15 ini. Jadi sekarang ni maknanya rakyat diberi peluang, walaupun kita ketahui bahawa tarikh yang dipilih itu ada berdekatan dengan musim banjir, dan nanti kita lihat ada beberapa tempat berlakunya banjir dan ada juga kawasan di mana terpaksa ditangguh kerana banjir dalam kawasan tersebut. Jadi ini adalah real lah. Jadi the idea orang kata majority tipis tu kebelakangan ini memang dapat dirasakan, dan memang nanti yang interestingnya nampaknya dah menjadi orang kata sebahagian daripada kehidupan kita di Malaysia ni. Kerana nanti keputusan yang kita dapati pun macam itu juga, tak berubah. Dan itu remindkan saya kepada apa yang berlaku dari segi kajian yang kita buat sebagai ahli sains. Kita buat kajian mengenai election ni. Ada satu negara je yang mempunyai masalah macam kita ni, iaitu Israel. Israel mempunyai sama juga perkara, iaitu mereka mendapati keputusan yang agak tipis, yang menang tu agak sikit. Dia menang sikit saja. Dan yang interestingnya negara Israel, mereka mengadakan sampai 3 kali election bagi mendapatkan satu keputusan yang boleh diterima dari sudut demokrasi. Jadi ada juga lagi lah beberapa negara, kerana saya ingat Israel ni, kerana mereka ni memanglah mana kita ketahui orang Yahudi ni selalu bergaduh dengan Israel. So nampaknya kita ni orang Malaysia ni dah mula menjadi sakam macam itulah. Emosional dan tidak berfikir secara rasional. Jadi musim tengkujuh ni memanglah ini dah di waktunya di mana kita dapati ada perubahan angin, dan maka dengan itu akan menyebabkan berlakunya hujan dan banjir. Jadi isu ekonomi adalah yang penting yang menjadi isu sekarang ni, iaitu apakah ada keperluan asas seperti kos sara hidup, perumahan, penjagaan kesihatan, membasmi kemiskinan dan lain-lain lagi. Memanglah isu yang memang kita nampak berlaku sepanjang nanti election ini. Dan sama pentingnya juga iaitu isu abstrak seperti pengukuhan institusi berkisar kepada mempertaraf rasuah,
menyemai tabir urus yang baik, akses kepada peluang equity, kesemarataan dan keadilan sosial. Jadi ini kalau kita tengok, semua parti memang ada lah kesemuanya ni. Jadi kalaulah dalam PRU 14 isu-isu abstrak dan institusi menjadi penentu ya, yang menentukan kejayaan ya bagi PH, adakah kali ini ya perkara yang sama ya, kita dapati nampaknya tak jadi ya, tak jadi sangat. Okey. So keputusannya Parlimen PRU 15 ini kalau kita lihat, Barisan Nasional mendapat 30 kerusi, Pakatan Harapan 82 kerusi, Perikatan Nasional 73 kerusi, Gerakan Tanah Air dapat kosong lah. Tapi di Sabah, di Sarawak, GPS mendapat 22 kerusi, Warisan 3 kerusi, GRS mendapat 6 kerusi, PCSB tak ada, PBAM ada 1 kerusi dan Bebas ada 2 kerusi. Jadi kalau kita lihat ya, dari segi keputusan ini ya, ramai orang mengatakan ini adalah hang election ya, hang election. Tetapi ya di dalam perlembagaan kita tak ada hang election ya, tak ada hang election. Maknanya kalau kita tengok keputusan ini, apa yang pentingnya ialah kita nak tengok dari segi jumlah apa orang kata ahli parlimen ya, ataupun ahli Dewan Rakyat tersebut ya. Yang paling banyak sekali kalau kita tengok di sini ialah Pakatan Harapan lah, dan diikuti oleh Perikatan Nasional ya, nombor 2. Dan yang ketiga ialah Barisan Nasional. Jadi itu adalah dia punya arrangement. Dengan perkataan lain, rakyat memilih ya, Pakatan Harapan. Kalau kita tengok itu more detail lagi, kita akan dapati dari segi jumlah pengundi yang memilih Pakatan Harapan adalah yang tertinggi. Jadi bergantung mana kita tengok. Sama ada kita tengok dari segi kerusi, jumlah kerusi, dan kalau kita tengok dari segi jumlah pengundi, kita akan dapati jawapannya sama, iaitu Pakatan Harapan. Jadi dalam sudut ini banyak yang menyoalkan, adakah berarti Pakatan Harapan menang? Ataupun oleh kerana mereka yang terbanyak kerusi, maka mereka lah yang dianggap menang. Ataupun kita kena ambil macam setengah orang duk buat sekarang ni, oleh kerana kita memerlukan 200 lebih kerusi, maka bagi je setengah mesti dapat dalam 100 lebih gitu. Again, kalau kita tengok dalam perlembagaan tak sebut itu. Dalam perlembagaan kita hanya sebut jumlah kerusi yang terbanyak, yang terbanyak. Jadi kalau ikutkan dari segi perlembagaan, ianya sepatutnya ialah Pakatan Harapan lah dikonsider menang di sini. Okey. Jadi perkataan Parlimen tergantung ni tak ada di dalam perlembagaan kita. Puncanya mengapa ini berlaku yang sebenarnya kita bagi ahli sains kita boleh analyse. Kalau kita tengok BN ni puncanya bila kita lihat pemilihan calon untuk BN itu banyak orang kata orang penting, quote unquote orang penting tidak dipilih. Jadi yang ini bagi kita sebagai ahli sains memang dah nampak lah ada kemungkinan BN akan menjadi masalah lah pada diri mereka sendiri. Dan perbalahan di antara UMNO yang kluster mahkamah dan kluster kabinet ni akan berlaku. Dan memang itulah yang berlaku pada ketika ini. Bagi PN pula kerana mereka adalah satu parti yang baru cuma ada PAS dalam tu. Jadi yang masalah kita lihat ialah mereka masih lagi berpegang pada konsep yang dimainkan oleh UMNO dahulu tetapi UMNO tak menggunakan konsep ini kerana mereka internal bickering dia terlampau tinggi sangat, tetapi digunakan oleh PN iaitu dengan PAS di dalamnya Apa yang dilakukan ialah mereka menakutkan orang Melayu. Ini adalah satu daripada masalah yang kita tengok berlaku di mana dalam PN mereka mementingkan orang Melayu jadi takut terhadap DAP.
Dan lagi satu ialah dia katakan bahawa Islam akan terpinggir. Jadi yang ini semua, kalau kita tengok dari segi contoh-contoh yang diberi tersebut, memang susah untuk kita menerima konsep ni bagi seorang yang berfikir. Bagi orang yang tak berfikir, mereka akan anggap ini betul lah. Inilah dia satu masalah yang kita harap perkara ini tak berlaku lagi ingatkan UMNO bila PBN dah menjadi lemah, perkara ini tak berlaku lagi, tetapi rupanya bukan saja BN tetapi PAS pun melakukan perkara yang sama, iaitu menang atas nama menakut-nakutkan. Tetapi kita perlu ingat, kita dah merdeka lebih daripada 60 tahun. Jadi dengan perkataan lain, bangsa-bangsa yang ada di negara Malaysia ni, dari segi perjanjian kita pada mula lagi, masa kita merdeka dahulu, mereka adalah rakyat Malaysia. Jadi isu sama ada mereka adalah musuh, tak ada. Mereka kalau nak jadi musuh pun, mereka nak pergi ke mana? Ini negara mereka. Jadi mereka pun sayang negara kita. Ini sebagaimana yang patut. Jadi dari segi Islam, bila Rasulullah itu disebut sebagai uswatun sebagai contoh, bukan contoh untuk orang Islam juga saja, tetapi contoh kepada semua orang. Tapi malangnya kita dapati ada satu parti politik yang decide bahawa perkara tu tak betul. Dia kata itu untuk orang Islam saja. Jadi inilah dia masalah yang kita hadapi, iaitu dari segi kefahaman mengenai bagaimana untuk hidup dalam masyarakat majmuk. Dan perlu kita ingatkan, Malaysia ni orang Islam dia adalah lebih daripada 60%. Dan orang bukan Islam cuma tak sampai pun 30%. Jadi apakah kemungkinan untuk mereka pemerintah memang tak boleh. Kita punya constitution ataupun perlembagaan kita menyebabkan tak boleh. Tetapi malangnya lah kerana mereka tak membaca dan tak pernah tahu pun apa dia perlembagaan. Jadi mereka dimain-mainkan oleh ahli-ahli politik yang bertujuan untuk kepentingan individu. Begitu juga PH, kita dapati mereka seakan-akan tak mengambil isu orang Melayu ni seriously. Mereka tak ambil serius, seakan-akan lah nampak macam itu. Dan terlampau mengharapkan bahawa kebenaran itu akan timbul sendiri. Yang ini pun satu perkara lah. Kerana sebenarnya kita ketahui dari segi Rasulullah pun, bila dia tengok ketika dia berjalan pada waktu malam dengan isterinya pun, dia bercerita kepada sahabat-sahabat dia, ini isteri dia. Jadi dia kena cerita lah. Dia tak boleh kata berdiam. Adakah PH terlampau berdiam ataupun fitnah itu datang terlampau banyak. Dalam Al-Quran disebutkan bahawa fitnah itu datang daripada kawan-kawan kamu sendiri, kawan kamu sendiri. Jadi kawan sendiri ni adalah orang Muslim lah. Tetapi malanglah kerana Allah sendiri melaknat orang yang buat fitnah. Dan kita dapati bahawa bila fitnah itu menjadi asas kepada kemenangan, susahlah untuk kita sebagai umat Islam untuk menerima perkara tersebut. So, apakah dia? Pandangan saya sendiri, actually saya prefer kalau Datuk Seri Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri. Dan oleh kerana disebut sebagai hang, sebenarnya tak ada hang. Jadi bila tak ada hang, kombinasi-kombinasi ini semua tak sepatutnya berlaku. Dan saya rasa tak tahu di mana dapat idea kombinasi-kombinasi ini. Kerana di dalam constitution kita tak ada mengatakan orang yang kalah akan memerintah. Yang itu statement yang paling ganjil sekali, yang tak tahu di mana datangnya. Mungkin orang-orang ni tamak untuk memerintah. Mereka tamak untuk memerintah, jadi apa saja jalan yang boleh dia buat, dia akan buat. Jadi malanglah kita dapati bahawa perkara ini berlaku di negara kita. Jadi kalau kita nak ikutkannya sebenarnya, oleh kerana kita berpegang kepada demokrasi, maka pilihan kita adalah sama ada memberi kepada parti yang menang ataupun parti yang mempunyai kerusi terbanyak
So dalam kes ini Pakatan Harapan, ataupun kalau kita rasa banyaknya tu tak cukup. Jadi question banyak tak cukup tu tak ada dalam perlembagaan. Tak ada dalam perlembagaan. Jadi maknanya kita sebagai kata rakyat Malaysia tak ada pilihan melainkan pilihan yang dibuat oleh rakyat, iaitu 82 kerusi, that is the maximum. Cuma isunya, adakah 82 kerusi ini boleh dipertahankan di Dewan Parlimen nanti? Kalau tak boleh, dan kita terpaksa mengadakan election lagi sekali, ya, macam negeri Israel tersebut, ya, mengadakan sampai 3 kali, ya, untuk mendapat pecahan yang terbaik. Tapi malanglah kalau kita boleh sampai jadi macam itu. Cuma yang interesting sekarang ni, SPR telah maklumkan kepada Agong, ya, siapa yang menang dan siapa yang kalah. Dan SPR juga telah maklum kepada Agong bahawa Pakatan Harapan mempunyai 82 kerusi dan mereka adalah mempunyai kerusi yang terbanyak. Jadi kalau ikut logik undang-undang, sepatutnya yang di-Pertuan Agong kena memberi peluang kepada pilihan rakyat. Pilihan rakyat ialah Pakatan Harapan. Walaupun yang lain pun dipilih, tetapi mereka dipilih berdasarkan kepada parti masing-masing lah. Kalau Barisan Nasional sebagai contoh hanya 30 kerusi. Kalaulah Pakatan yang lagi satu tu pun dia tak cukup juga. Dia pun 70 lebih saja. Jadi berdasarkan kepada ini, kita sebagai secara logik je, kita sepatutnya memberi kepada Pakatan Harapan, kerana mereka yang menang dari sudut tersebut. Jadi isu nak bagi dekat orang yang tak menang tu supaya campur-campur apa semua, itu cerita tak betul tu. Dari segi perlembagaan memang tak ada yang tu. Dalam perlembagaan kita, kalau nak form pakatan-pakatan ni sebelum election. Sebelum election, okey, buat pakatan. Jadi Pakatan Harapan, Barisan Nasional, Gabungan Parti Sarawak dan Gabungan Rakyat Sabah. Itu tak apa. Tapi lepas itu sepatutnya tak ada. Tak ada. Okey, tak ada. Okey, ini yang menjadi isu perlembagaan, ya. Perkara perlembagaan yang perlu kita consider. Jadi ada dua perkara. Pertama, offer patut diberikan kepada Pakatan Harapan untuk memerintah. Kalaulah di dalam nanti mereka tidak cukup sokongan di dalam Dewan, maka kita buat election lagi sekali. Kerana itu pilihan rakyat. Adakah yang Agong boleh bypass rakyat? Tak boleh. Sekarang ada pula yang interesting, kita speaker kita pula buat pandai-pandai. Dia pula pergi keluarkan statement. Dia tu pun sebenarnya tak boleh cakap apa lagi, bekas speaker belum ada kuasa lagi, sebelum parlimen pun boleh. So itu pun satu juga yang ganji, yang kita tengok berlaku sekarang ni. Pandai-pandai pula dia. Jadi tak tahu di mana dia dapat. Dan saya cuba cari dalam perlembagaan, boleh ke speaker buat macam tu? Tak ada. Tak ada, dia pandai-pandai diri dia je. So inilah dia perkara-perkara yang kita dapati berlaku, dan assume bahawa rakyat tak faham, rakyat tak reti. Tetapi dia tak tahu bahawa ramai orang yang kat luar tu reti perkara ini. Okay. So nasihat kita kepada umat Islam dalam surah Al-Hujarat ayat 96, surah ayat 96, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة وتصبحوا على ما فعلتم نادمين. Semasa election berlaku itu, ayat ni nampaknya semua orang lupa. Wahai orang beriman, jika seorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan satu kaum kerana kebodohan yang akhirnya kamu menyesali perbuatan itu. Di akhirat nanti akan disoal lah bagi siapa-siapa yang
Apa saja mesej yang tak betul itu dia hantar kepada orang lain. Jadi inilah tabayun. Tabayun ni itu yang berasal dari bahasa Arab yang bermaksud menthabit, menyemak asas kebenarannya. Berita atau sebarang maklumat yang diterima harusnya diteliti dan dipastikan terlebih dahulu kebenarannya. Walaupun dalam politik tak ada pun cerita bahawa macam peperangan. Jangan kita kena bezakan di antara peperangan dengan politik. Dalam politik kita tak boleh nipu. Kalau kita tengok Rasulullah sendiri pun, walaupun dia buat joke Rasulullah yang famous sekali ialah apabila ada seorang tua datang kepada Rasulullah, makcik tua ni tanya Rasulullah, "Oh Rasulullah, boleh ke aku masuk syurga?" Rasulullah kata tak boleh. Terkejut makcik tu, Allah, sedih dia, menangis dia balik keluar. Lepas tu sebelum dia keluar, Rasulullah panggil dia balik. Betul lah, makcik ni dah tua. Nanti bila nak masuk syurga besok, dia je muda balik. Nampak tak? Walaupun apa orang kata benda ni, dia cakap tu joke saja. Tapi joke dia adalah benar. Bukanlah satu joke yang tak betul. Jadi malangnya kita dapati semasa election itu, joke je dah tak betul. Fitnah pula lagi. Macam-macam dia create. Apa aja yang dia boleh bubuh, dia bubuh. Dia tak peduli. Dia tak check. Dia tak verify. Jadi dalam hal ini, kita kena tengok kepada panduan yang diberikan oleh Allah dalam surah Al-Hujurat. Dalam surah Al-Hujurat, Allah memberikan ada 17 panduan. Tak payah cari surah lain pun. Baca je surah Al-Hujurat ini. Jadi kalau kita just nak tengok, saya just pasal kalau nak go satu persatu ni satu kuliah 3 jam punya. Okey. Iaitu yang pertama, bertakwalah kepada Allah. Sungguhnya Allah Maha mendengar lagi, Maha mengetahui. Lepas itu janganlah terburu-buru mendahului orang yang ada lebih daripada orang yang lebih berautoriti. Jangan lebihkan suara. Apakah menerima maklumat sebab anda tidak merosakkan orang yang lain dengan kejahatan. Siasat dulu. Damaikan. Dan bertindaklah dengan setiap ahli. Adilkan mereka supaya mereka boleh bersama-sama. Kemudian disebut bertakwalah kepada Allah, tadi disebut dah juga. Siasatlah apa tu, damaikan dan elakkan andaian negatif. Jangan panggil satu sama lain dengan nama samaran. Dan banyak lagi lah, ada 15 perkara yang sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu insya-Allah adalah orang yang bertakwa. Jadi itu penting. Ini semua adalah perkara yang dah disebutkan di dalam surah Al-Hujurat. Baca je surah Al-Hujurat, maka kita akan dapati maklumat-maklumat ini. Okey. So, dalam sistem pemerintahan negara kita, kita bermula kita ada yang di Pertuan Agong, kemudian ada Majlis Raja, dan kita ada perundangan, pentadbiran dan kehakiman. Ini supposed to be terpisah. Perundangan adalah daripada Parlimen, dan di bawah Parlimen ada 2 Dewan, Dewan Negara dan Dewan Rakyat. Dalam pentadbiran, kita eksekutif, kita Perdana Menteri, kita ada Jemaah Menteri dan Kabinet, kita ada kementerian, kita ada jabatan. Dan kehakiman asing, itu mahkamah, ada mahkamah persekutuan, mahkamah negeri dan ada lagi mahkamah-mahkamah lain. Jadi ini adalah pembezaan di antara perundangan, pentadbiran dan kehakiman. Ini adalah struktur negara kita. Jadi yang di Pertuan Agong, YDPA, adalah kepala negara federal. Dipilih setiap 5 tahun, bergilir antara 9 sultan ataupun raja. Jadi dipilih melalui perbincangan di Majlis Raja-Raja. Dan dia memiliki kuasa mutlak dan tidak mutlak. Maknanya bila kata tak mutlak itu dibantu oleh Perdana Menteri, Kabinet dan Majlis Raja. Mutlak pemilihan PM. Pemilihan Perdana Menteri adalah mutlak oleh Agong. Agong boleh pilih kalau dia nak. Jadi ada pembekuan Parlimen juga mutlak. Tapi kalaulah dia ingin menyatakan perang ke amnesti dan lain-lain, dia kena bincang dengan Majlis Raja-Raja. Okey, Perdana Menteri pula. Perdana Menteri pemimpin eksekutif. Dia mestilah anggota Dewan Rakyat, pilihan parti atau gabungan parti yang menang pilihan raya. Okey. Dan ni dah menang gabungan tu bukannya selepas pilihan raya.
sebelum pilihan raya. Dia pun kena bergabung dulu dan kemudian tengok kemenangan atau tidak. Kalau dia tak menang, maka dia consider kalah juga. Kalah. Jadi orang kalah tak boleh bagi, dalam demokrasi tak ada konsep orang yang kalah memerintah. Dalam demokrasi tak ada konsep apa orang kata orang yang kalah memerintah. Jadi harus mendapat persetujuan YDPA, dipilihannya itu oleh Agung, dan PM ni akan membentuk kabinet dan menjalankan pemerintahan. So itu dia secara introduction dia. So Prime Minister's role ialah dia sebagai head of the government yang dipilih oleh Yang di-Pertuan Agong. Dalam memilih dia yang Pertuan Prime Minister ni, YDPA act as his discretion. Maknanya he may only appoint as Prime Minister a member of Dewan Rakyat who in his judgment is likely to command the confidence of the majority of members of the Dewan Rakyat. Macam mana dia nak tahu yang dia confident bahawa dia akan itu ialah parlimen, parti dari segi parlimen yang ahli Dewan Rakyat yang menang, yang terbanyak. Jadi bila persoalan terbanyak itu adalah banyak mana, itu tak ada isu. Itu lepas saja apa orang kata pemilihan itu dibuat. Jadi YDPA dalam kes kita ni, kita dapati bahawa pemilihannya sepatutnya adalah kepada Pakatan Harapan yang telah menang. Mereka telah menang dengan 82 kerusi. Jadi walaupun jumlah dia kata tak sampai setengah, tetapi there is not an issue. Iaitu isunya ialah dia yang paling banyak sekali. Jadi bila dia yang paling banyak, maka the offer of Perdana Menteri patutnya diberi kepada Pakatan Harapan. Dan selepas itu akan dibawa kepada Parlimen. So semasa Parlimen itu nanti akan dites sama ada betul tak dia mendapat sokongan daripada majority of Dewan Rakyat. Kalau lah tengok tak dapat, maka saya tak langsung maka terbubarlah apa orang kata kerajaan tersebut, dan apabila terbubar maka kena buat election lain. Adakah boleh orang kata orang lain untuk memegangkan PM ni? Tak boleh. Kerana orang yang kalah tak ada cerita mengenai mereka akan menjadi Perdana Menteri. Jadi dia yang penting ni adalah Prime Minister ni adalah yang control parti ataupun coalition okey, dalam Dewan Rakyat. Okey, jadi kalaulah tak ada confidence daripada majority, dia sama ada letak jawatan ataupun dia advise untuk dissolve Dewan Rakyat. Itu dia tanggungjawab Prime Minister. Jadi ada the Constitution, the Prime Minister role including advising the Yang di-Pertuan Agong, inilah semuanya appointment semua ni tak apalah. Kita maklum je lah, ini ada dalam the Constitution. Adakah kita ni elect government kita? Yang ni interesting. Yang sebenarnya kita hanya, Malaysia do not vote for the Prime Minister and the Cabinet directly. Kita tak vote untuk Prime Minister ataupun Cabinet secara direct. Kalau macam di Amerika memang bila kita vote Presiden tu, kita vote dia lah. Memang dia lah akan jadi. Tetapi Malaysia tidak. Kita tak pernah vote pada Prime Minister. Prime Minister ni kita vote atas kita punya member of parliament. Dan we vote for our MPs, dan the Prime Minister is selected from these MPs. So kemudian Prime Minister pula akan pilih the cabinet. Jadi itu dia punya sequence dia. Very interesting sequence. Dan apa orang kata, dia boleh pilih sama ada daripada Dewan Rakyat ataupun Dewan Negara. Kalau dia pilih Dewan Negara, maka biasanya adalah cabinet member were not elected by Malaysia. Kerana cabinet ni ada Dewan Negara, ada dua, tiga jenis apa orang kata keahliannya. So the term ministerial responsibility dan collective responsibility, apa dia maksudnya ni? Ini penting. Each minister are required to answer question. Maknanya Constitution does not say so. Expected that a minister must accept responsibility. Mereka dipilih apabila mereka dipilih. Tetapi kalaulah the member criticize the decision of itu, maka secara public, maka dia tak boleh ada dalam kabinet.
Jadi dia kena keluar daripada kabinet. Jadi kolektif tu maknanya kalau Prime Minister tu pergi, the whole kabinet akan pergilah sekali. Dia tak boleh sekat-sekat. Okey, tak boleh tiba-tiba je ada setengah tinggal, setengah pergi ke depan. Okey. Okey, ini adalah dari segi itu. Jadi kabinet Malaysia ni adalah badan eksekutif kerajaan. Diketuai oleh Perdana Menteri. Dalam perlembagaan, perkara 43 anggota kabinet hanya boleh dipilih daripada ahli parlimen, Dewan Rakyat atau Dewan Negara seperti yang saya sebutkan tadi. Biasanya yang di-Pertuan Agong melantik semua menteri atas nasihat Perdana Menteri. Namun bagi itu seorang Perdana Menteri hendaklah dilantik terlebih dahulu dari Dewan Rakyat. Jadi Agong dilantik dulu. Dan siapa yang dilantikkan? Ialah yang memegang majoriti di dalam election tersebut. Okey, anggota kabinet sering dilantik daripada Majlis Rendah Dewan Rakyat Malaysia. Dan yang lain itu Timbalan Menteri apa semua itu bukannya adalah dalam kabinet. Jadi mereka selalu mesyuarat setiap minggu lah, abu biasanya. Dan barisan kabinet dan jumlah portfolio ni bergantung kepada kehendak Perdana Menteri yang ini yang jadi masalah sekarang ni. Dan gaji pokoknya lebih kurang 14,000 dan timbalannya lebih kurang 10,000 lebih sebulan. Jadi perlembagaan persekutuan, persekutuan kita 43 dari segi jemaah menteri. Ini dia ceritalah bagaimana hendaklah terbaik dulu melantik seorang Perdana Menteri untuk mengurusi jemaah menteri. Okay. Yang mendapat kepercayaan majoriti ahli Dewan Rakyat. Ini interesting Majoriti itu adalah berdasarkan kepada pilihan dari segi election. Jadi kalau berdasarkan pada election sekarang ni, ada dua option je sebenarnya untuk Agong. Kalau dia tengok, tak ada majoriti, macam mana boleh tak ada majoriti? Kerana dari segi jumlah itu kita akan dapati, sebagai contoh dalam kes kita ini, Pakatan Harapan memang ada jumlah, ada majoriti. Mereka ada majoriti, maka memang sepatutnya yang di-Pertuan Agong memanggil ketua Pakatan Harapan untuk membentuk kabinet, bentuk kabinet. Dan Perdana Menteri pula nanti akan membentukkan menteri-menteri. Adakah yang kalah-kalah apa semua tu boleh membentuk? Tak boleh. Sebenarnya yang di-Pertuan Agong dalam hal ini tersekat dengan fasa ni, itu dia tak boleh pilih. Dia tak boleh pilih Perdana Menteri yang bukan menang dalam pilihan raya. Dia kalah. Kalau orang kalah tak boleh diberi kemenangan di dalam demokrasi. Itu dia adalah takrifan demokrasi. Jadi kalau tak, dia kena bubarlah. Dan seterusnya lah, kena tengoklah pasal 43 ni. Okey, dari segi rankingnya, kalau tengok allocation 2022, yang paling banyak sekali mendapat bajet ialah Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesihatan, Dalam Negeri, Pengajian Tinggi, Pertahanan dan seterusnya lah sampai ke bawah. Tetapi kalau dari segi strategik ministry dia, maknanya ministry yang penting, pertama ialah Kementerian Komunikasi dan Multimedia, kerana ini akan menerangkan apa yang dilakukan oleh kerajaan, dan kalaulah ministry ini tak berfungsi, maka kita akan dapati rakyat akan tend to melawan kerana dia tak faham. Dan jadi orang yang tak faham ni memang disebut dalam Al-Quran, kalau dia tak tahu lagi, dia akan menentang. Jadi Kementerian Luar Negeri, Kementerian Belia dan Sukan, ini semua penting, alam sekitar, sains, perdagangan antarabangsa, pelancongan, tenaga sumber dan kerja rakyat. Ini strategik ministry. How ministers are chosen? The Prime Minister choose berdasarkan pada pengalaman dan knowledge government pada minister ini. Jadi the most profile are given to the most experienced government members. Biasanya yang senior ahli politik yang senior. Jadi most ministers are in charge of government department ataupun secara Department of Defence, Department of Health dan lain lagi. Dan dibantu oleh government servant, government servant. Jadi minister work with the department, community organisation, professional association to prepare new laws and change laws which need updating ataupun improvement. Jadi minister are accountable for the action of their department.
Kalau something goes wrong, maka dia perlu take responsibility. Minister and the public service are answer to parliament. Mereka kena berjawab kepada parlimen. Okay, minister and top official from government department may require to attend Senate hearing to explain the work. Senate itu adalah Dewan Negara. Jadi kadang-kadang mereka kena pergi kat sana juga to explain pada ahli Dewan Negara. Di Malaysia kita tak ada ni shadow minister. Shadow minister ni maknanya opposition. Jadi leader of opposition dia pun ada minister dia sendiri. Mungkin selalunya bersempadanan dengan minister yang ada. Jadi bagi saya sendiri, ini pandangan saya lah, wallahualam, saya cadangkan 17 minister yang saya rasa amat penting kita ada untuk negara kita ini. Pertama ialah kewangan. Yang ini menjaga isu-isu kewangan, pendidikan, sebelum balik dan selepas balik, sumber asli dan perniagaan mengenai tanah, air dan sekitaran, industri dan sains, iaitu yang labor base dan knowledge base, penerangan ini letakkan di bawah PM, Perdana Menteri, media kerajaan dan maklumat kerajaan, kesihatan, luar negara, perundangan, ini pun di bawah Perdana Menteri, dan ekonomi pun di bawah Perdana Menteri. Dan saya cadangkan kementerian baru, menteri-menteri baru, yang ini tak ada lagi sekarang ni. Pertama ialah kita ada satu menteri yang jaga kemiskinan. Yang ini saya suggest letak bawah Perdana Menteri punya office, dan dia melihat dari segi kemiskinan dalam dan luar bandar dan isu-isu kelaparan. Dan infrastruktur walaupun kita ada bawah Jabatan Kerja Rakyat tetapi elok kita lam semua, elektrik, air, sampah, telco, jadi semua infrastruktur kita letak di bawah kerana mudah dari segi pelaksanaan bajet dan lain lagi dan bagaimana nak menjalankannya nanti. Pengangkutan juga penting. Yang ini pun cover semua, jalan raya, udara, laut, kenderaan, airport dan pelabuhan. Kita letak semua di bawah satu. Makanan ini penting, iaitu beras, sayur dan buah-buahan. Itu sekarang ni kebanyakan makanan kita import. Jadi perlu ada satu kementerian just handling this dan mempunyai term of reference dan planning dia supaya certain time kita dah tak perlu import daripada luar. Perpaduan ini saya cajarkan keluarga dan bangsa, dimasukkan di bawah perpaduan dan etnik dan lain-lain lagi. Rahmatan alami saya cadangkan letak bawah PM, di mana yang sebenarnya ini cover agama dan lain-lain. Islam sebagai cara hidup, Rasul sebagai rahmatan alami. So dia akan menunjukkan kebagusan Islam itu kepada semua orang, termasuk bukan Islam juga. Jadi rahmatan alami punya kementerian. Dan media massa, ini adalah menjaga media swasta, kerana kita dapati sekarang ni media swasta ni kadang-kadang tak terkawal, dan juga sistem digital, sistem digital. Dan akhir sekali ialah keselamatan, di mana kita ada ancaman dalam dan ancaman luar. So ancaman dalam mungkin dijaga oleh polis dan lain-lain, FRU dan lain-lain, dan ancaman luar daripada tentera dan lain-lain. Tapi diletakkan bawah satu saja keselamatan. So dari segi ini kita akan ada 17 menteri saja. Jadi banyak kurang lah. The last kata kerajaan ada 70 menteri. Ini 17 saja. Taklah banyak bazir duit. Itu cadangan saya lah. Wallahualam. Okay. So what skill do minister need? Dia mesti ada personal skill. Dan dia mesti boleh berbincang, empathy, a good listener, problem solver, enthusiastic, gentle, persistent, flexible, ethical dan trustworthy. Kita tak nak menteri-menteri yang sombong ni. Kerana mereka yang sebenarnya adalah membantu rakyat. Bukannya mereka nak jadi bos. Jadi most of this skill related to working with people individually and in a group. Jadi kalau kita ada minister seperti ini, maka kita akan lebih selesa lagi hidup. So pilihan yang boleh untuk mengisi jawatan ini, we go back to the Quran. Al-Quran diceritakan mengenai Talut. Talut ni dia seorang yang sehat badan, tegap, berilmu, tapi dia miskin. Jadi kalau kita tengok, miskin bukannya satu sebab mengapa untuk
tidak melantik dia sebagai menteri. Dan Nabi Adam alaihi salam, dia berilmu tapi dia tak cukup amal dia. Jadi maka dia tertipu. Tapi dia bertaubat. Jadi Allah memberikan dia peluang yang kedua, Nabi Adam AS. Nabi Sulaiman AS pun begitu. Dia berilmu, beramal dan dia mendengar pandangan-pandangan orang yang kecil. Orang yang kecil. Jadi ini keunikan dia. Ni maka elok kita bagi peluang kepada dia. Dan Nabi Nuh dan Nabi Lut, dia pun bersabar dan mereka dikhianati. Dan kita boleh bagi peluang kedua kepada mereka, bukan kepada orang yang mengkhianat tu, tetapi kepada Nabi Nuh dan Nabi Lut. Dan Nabi Yunus, walaupun dia pemarah, dia tidak sabar, tetapi dia bertaubat, maka diberi juga peluang yang kedua. Nabi Musa alaihi salam, dia berilmu, petah dan cuma dia tergesa-gesa sikit. Okey, jadi diberi peluang juga, bagaimana kita lihat dalam Al-Quran. So, ini adalah pilihan yang boleh mengisi, ya. Saya tak tunjuk siapa dia lah. Tapi kita tengok, yang pentingnya lah kita kena tengok dia punya. Okay. Nabi Yusuf AS, dia berilmu dan dia yakin. Dia mengetahui, ya. Dia yakin. Jadi kita buat pilihan, ya. Pilihan ini adalah lebih tepat lagi. Jadi, nanti Balqis, ya, walaupun dia wanita dan dia syirik, tetapi dia bertaubat, maka pun boleh dia beri peluang, ya, untuk menjadi menteri. So kita tadabbur daripada Al-Quran, kita tengok contoh individu tersebut. Yang pentingnya apakah dia ciri-ciri yang dia ada, dan dari situlah baru kita tengok impak dia, kesesuaian dia untuk menjadi menteri. Tidak dalam pilihan. Ni tanda dalam pilihan. Kalau ada ni sifat-sifat ni, kita tak usah jadi dia menteri. Kita go back to the Quran juga, iaitu Iblis. Iblis ni dia berilmu dan dia beramal juga dengan ilmunya, tetapi dia sombong. Dia sombong. Jadi dia dilaknat oleh Allah. Jadi kita pun jangan ambil dia. Dan Fir'aun, dia berkuasa dan dia zalim. Ni lagi satu, ya, dia zalim orang lain. Macam contoh kita di Malaysia, dia zalim, dia berniat zalim kepada orang Cina, orang India, tak usah pilih dia. Dia tu dah memang dah dalam golongan Fir'aun. Kerana Fir'aun ni, dia punya trademark ialah dia zalim. Dia zalim. Jadi kita, Allah telah laknat dengan dia juga. Dan Karun, ya, Karun dia kaya tetapi dia sombong. Jadi kaya dengan sombong pun juga dilaknat oleh Allah. Dan Abu Jahal, ya, dia bangsawan, ya, tetapi dia zalim juga. Zalim ni memang kalau kita tengok dalam semua kriteria ni, kalau zalim tu memang kita akan tak consider langsung, tak consider langsung. Zalim ni kalau dari segi takrifan, ya, agama dan juga dari segi bahasa, iaitu orang yang tak tahu meletakkan tempat dia, pada tempat dia, tidak tahu meletakkan pada tempat dia. Jadi dia zalim lah. Okey, itu kita again kita boleh kita tadabbur daripada Al-Quran, kita tengok contoh dia dan kita tengok ciri dia, dan daripada situ kita nampak impak dia. Tidak dapat dalam pilihan kita. Okey. So tauladan daripada sahabat, ya, ni sahabat, ya, di mana kita dapati, ya Abu Zar, aku melihat engkau seorang yang lemah dan aku suka engkau dapat sesuatu yang aku sendiri menyertai ini. Janganlah engkau memimpin dua orang dan janganlah engkau mengutus harta anak yatim. Jadi Abu Zar ni seorang sahabat Rasulullah, dan dia pernah pingsan kerana takut ke Allah. Jadi oleh kerana kelemahan ini, ya, Rasulullah SAW tak bagi dia untuk menjadi pemimpin. Jadi kita pun kena tengoklah sama ada orang tu sesuai atau tidak, ya, untuk jadi pemimpin. Begitu juga Abdurrahman bin Samurah, ya, Rasulullah bersabda, dia pun tak boleh, ya, kerana apa yang diceritakan di dalam hadis ini. Walaupun ilmu dia banyak, tapi banyak faktor lain yang perlu diambil kira, ya. Jadi lantikan seorang pemimpin tu mesti dia kelayakan, dia ilmu, kekuatan fizikal, keterampilan, bermasyarakat, wibawa. Tapi most of all ialah dia mesti streetwise. Dalam bahasa Inggeris dia streetwise, iaitu dia mesti
boleh hidup di jalan. Kalau nak terjemahkan secara itu. Tak boleh terlampau. Dia ingat dia belajar dekat Egypt, tak ada orang kafir ramai sangat. Dia datang kat Malaysia, dia nak buat macam dekat Egypt. Itu pun tak betul. Dia kena buat. Malaysia adalah negara yang banyak bangsa, banyak agama. Jadi kita tak boleh buat macam kita kat Egypt ke, kat Saudi ke, kerana mereka mempunyai masyarakat yang berbeza. Jadi kalau yang ini pun tak boleh bezakan, macam mana kita nak harap dia bezakan yang antara kebaikan dan keburukan. Okey, itu dia bersahabat. Pandangan ulama pula. Imam Ibn Hanbal berkata dua orang yang dicalon untuk memimpin satu pasukan, di mana yang pertama kuat tapi bergelumang dengan dosa, manakala yang kedua kuat agamanya tapi lemah perwatakan diri je dalam memimpin. Maka Hanbal berkata orang yang pertama dosanya ditanggung sendiri, sedangkan kekuatannya dapat membina keutuhan negara dan kepentingan umat. Manakala orang yang kedua kuat memegang teguh ajaran agamanya, hanya diberikan manfaat untuk diri je sahaja, sedangkan kelemahan jadi malapetaka bagi orang yang dipimpinnya. So kita kena tahulah perbezaan ini. Jadi ini kerana kepentingan untuk orang ramai lebih diutamakan daripada kekurangan akhlak dan moraliti. Ini adalah pandangan Imam Ahmad bin Hanbal. Dan kalau kita lihat ya, Sayyidina Abu Bakar dalam apabila dia dilantik sebagai khalifah, dia berkata, wahai manusia, sesungguhnya aku telah dilantik sedang aku bukan yang terbaik di kalangan kamu. Maka jika aku berbuat baik, maka bantulah aku. Namun jika aku berbuat salah, maka perbetulkan aku. Tengok, itu dia pemimpin yang baguslah. Dia sentiasa ya harap orang akan menolong dia. Begitu juga ya Mursi ya, Presiden Egypt ya. Saya telah beri kuasa memerintah anda semua, tetapi saya tidak yang terbaik di kalangan kamu. Jika saya berbuat baik, maka bantulah saya, dan jika saya melakukan kesalahan, perbetulkan saya. Taatlah anda semua kepada saya sebagai saya taat kepada Allah dan Rasul. Tetapi jika saya menderhaka kepada Allah dan Rasul, anda semua berhutang kerana saya tidak taat. Tapi malangnya rakyat Egypt belum ready ya untuk mempunyai seorang pemimpin yang sebagus inilah. Okey, Allahuakbar. Dan ini adalah ucapan yang dibuat oleh Umar Al-Khattab. Saudara-saudara, aku hanya salah seorang dari kalian. Kalau tidak kerana segan menolak tawaran Khalifah Rasulullah Abu Bakar, aku enggan mengikut tanggungjawab ini. Ya Allah, aku ni sungguh keras, kasar, maka lunakkanlah hatiku ya Allah. Dan aku sangat lemah, maka berilah kekuatan. Ya Allah, aku ni kikir, jadikan aku dermawan bermurah hati. Ini dia nama pemimpin yang bagus lah. Dan dia menunjukkan kelemahan dia dan kekuatan dia. Dan dia mengharap ya, orang di bawahnya akan membantu dia dalam pemerintahan. Okey, ini dia keputusan untuk DUN ya. Kalau tadi adalah untuk Dewan Undangan Parlimen, ini adalah untuk negeri ya. Kita dapati beberapa itulah Perak ada 59 kursi, Pahang 41 dan Perlis 15 ya. So ini akan penubuhan pemimpin-pemimpin yang akan dipilih ya, berdasarkan kepada kursi-kursi yang telah dibilangi ini. Okey, thank you. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, ada soalan ataupun pandangan yang share dengan saya? Ya, Tuan Haji Yusof, ada soalan ataupun pandangan? Prof, tak ada Prof. Anda baru join Prof. Allahu Akbar.
Kena dengar dululah macam tu. Ya. Start. Okey, ada daripada Facebook ke itu tak ada? Okey. Ada ke tak ada? Tak ada. Okey. So kalau tak ada, nampaknya pendek je lah kita punya ni. Tuan Haji Yusof pun baru masuk, habis lah, tekat tu je lah. Okey, so apa nama, kalau tak ada apa yang nak bagi komen, saya ingat just yang sebenarnya presentation hari ini adalah bagi tujuan kita memahami keadaan kita sekarang ni, supaya kita jelas dari segi undang-undang apa yang perlu kita buat dan apa yang patut kita berhati-hati dan di mana perkara-perkara yang patutnya kita tahu dan kat mana yang patutnya kita gunakan sebagai rakyat kerana kita telah buat pilihan dalam pilihan raya. Jadi tujuannya kerana kita telah memilih demokrasi sebagai kita punya cara untuk memilih pemerintah. Jadi elok kita tahu apa yang dimaksudkan demokrasi tersebut sebenarnya yang saya katakan tadi. Kerana sekarang ni isunya ialah pemilihan Perdana Menteri pemilihan Perdana Menteri. Jadi sebenarnya yang saya telah sebutkanlah, just untuk recap sikit pemilihan Perdana Menteri ni bergantung kepada keputusan pilihan raya. Dia tak boleh bergantung pada lain daripada pilihan raya. Jadi Agung sebagai kita punya paling tinggi sekali, dia kena tengok daripada laporan Suruhanjaya Pilihan Raya, which saya ingat telah diberi kepada Agung I think hari Sabtu, kalau hari Sabtu ke atau hari tu dah ada beritahu kepada Agung keputusan yang berlaku, dan telah diberitahu bahawa yang menang dari segi jumlah kerusi ialah Pakatan Harapan dan diikuti oleh yang lain-lain lah. Kalau nak ikut takrifan demokrasi maknanya yang menang ialah Pakatan Harapan. Jadi adalah menjadi tanggungjawab Agung untuk meminta Pakatan Harapan untuk membentuk kabinet. Jadi kita rakyat ni masih duk tunggulah tengok dan nampaknya Agung tak bagi lagi that pemilihan walaupun ada keluar-keluar statement here and there, tapi itu bukan tanggungjawab Agung sebenarnya. Tanggungjawab Agung ialah berdasarkan kepada SPR siapa yang menang. Jadi kalau mengikutkan orang yang menang di sini ialah Harapan Pakatan Harapan. Jadi apabila Pakatan Harapan menang, maka dia kena bagilah kepada Pakatan Harapan untuk form kabinet. Dan apabila kabinet itu telah form, maka semasa hari Dewan yang pertama tu, tengoklah kalaulah dia tak menerima cukup sokongan, maka ada dua option satu, dibubarkan parlimen tersebut, ataupun diminta dia untuk cari lagi orang supaya dia boleh berjaya mempunyai sokongan yang cukup. Tapi adakah dalam perlembagaan mengatakan bahawa orang yang kalah itu boleh membentuk kabinet? Tak ada. Tak ada sebut pun. And actually dalam praktis kita punya election dah 60 tahun merdeka ni, tak ada lagi orang kalah dia jadi Perdana Menteri. Tak tahulah tahun ni tahu macam mana orang nak buat macam tu ke. Saya rasa tak salah kerana ini satu konflik yang agak ganjil yang tak harusnya berlaku. Okay, so
kita tunggu besok ke mana arah dia, dan kita harap apa orang kata dari undang-undangnya sepatutnya macam tu lah. Tetapi again lah kita kena tengok macam mana keadaan tersebut. Okey, so kalau tak ada apa ya, saya nak tutup kita punya usrah ni dengan Usop ada apa-apa ke tak nak? Betul lah tu patutnya. The Convention Westminster yang kita ikut sistem Commonwealth patutnya begitu. Parti yang mempunyai kursi terbanyak patut diberikan the first option untuk tubuhkan kabinet atau kerajaan lah. Tapi tak tahulah apa pendirian agung, sebab tak ada apa-apa kenyataan selain apa, tapi kenyataan dia yang keluarkan tu terlalu open. Patut jemput PH untuk datang dan bentangkan. Ini bukan siapa-siapa boleh tawarkan yang dia ada jumlah kursi yang banyak. Jadi pelik jugalah tu. Wallahu alam. Itu pelik, itu tak apa juga. Yang herannya speaker pula yang buat. Tu dah. Itu lagi pelik. Patutnya yang ikut perlembagaan agung yang tentukan. Agung yang tentukan. Speaker dia pun ingat semua orang bodoh kan. Allahu Akbar. So tak apalah. Kita tutup dulu majlis ini dan kita jumpa minggu depan insya-Allah dengan tajuk lain pula dan mungkin speaker lain lah. So kita tutup dengan tasbih kifarah dan surah Waras. Subhanallah.